Hello, hi and welcome back to my channel. So, untuk video kali ni, I akan share dengan korang kisah yang berlaku pada Dr. Kamarul Arifin. Kalau korang kenal, Dr. Kamarul Arifin ni adalah salah satu doktor yang kira macam famous lah, sebab dia ada keluarkan buku juga. Dalam 2-3 buku macam tu lah, I rasa dia dah keluarkan. And mostly, buku-buku yang dia keluarkan tu adalah kisah-kisah seram yang terjadi dekat diri dia sendiri semasa dia bertugas sebagai seorang doktor. Tapi sekarang Dr. Kamarul Arifin ni dia dah stop dah bekerja dekat hospital dan dia buka klinik dia sendiri. Hari ni I akan cerita dekat korang dua kisah di mana kisah ni berlaku pada doktor tu sendiri semasa dia bekerja di hospital dan semasa dia buka klinik dia sendiri. So, without wasting any time, let's roll the intro. Ada salah seorang kawan yang mengucapkan salah. Kisah yang pertama ni di mana Dr. Kamarul Arifin ni dia mengalami satu situasi di mana dia waktu tu berada dekat klinik dia tau. Kiranya time dia dah buka klinik dia sendiri. Waktu tu jam menunjukkan dalam pukul 7.20 ke 7.30 macam tu, kiranya waktu maghrib. Dia tengah duduk dekat dalam bilik doktor dia tu. Kiranya dia tunggu turn untuk solat maghrib lepas staff dia dah habis solat. Waktu dia tengah duduk-duduk santai sementara tu, dia pun macam terdengar macam orang tengah cek suhu dekat luar. Kiranya cek suhu tu berbunyi-bunyi. Kalau kita tengok lah kan, kalau suhu kita 37.5 ke atas, yang scan suhu tu akan berbunyi banyak kali. Kiranya macam nak menandakan suhu kita tu terlalu tinggi kan. Waktu tu doktor tu dengar macam bunyi dia banyak kali tau. Kiranya suhu orang yang tengah cek tu tinggi. And doktor tu pun pergilah jenguk. Dia buka pintu bilik dia tu and dia jenguk lah dekat luar. And suhu tu sebenarnya ada dekat luar klinik sebelum kita masuk dekat dalam klinik tu. Tapi doktor tu kata memang tak ada orang pun. Time tu memang tak ada siapa-siapa. Kiranya dia macam fikir balik, oh maybe dia salah dengar. Macam tu. Dia nak sedapkan hati dia lah. And dia pun duduklah balik dekat kerusi doktor dia tu. Waktu dia tengah duduk tu, fikiran dia dengan hati dia macam tak tenteram tau. Kira macam dia teringat balik yang tadi yang bunyi dekat luar tu. And waktu tu dia ambil lah pengimbas suhu yang jenis yang kita macam boleh pegang tu kan. Dia pun check lah suhu udara, kira suhu udara. Tapi suhu udara tu biasalah, suhu biasa kan. And time tu dekat macam sebelah dia tu ada macam tempat duduk patient tau kiranya kan. Kalau kita datang klinik kan ada tempat duduk kita yang dekat dengan doktor tu kan. So dia pun ambil suhu tu, dia check, kiranya dia check biar paras kepala orang, macam tu kan. And apa yang mengejutkan dia time tu, dia tengok bila dia check tu suhu tu 37.5 and bunyi banyak kali. And then dia tengok, dia teringat balik yang dekat luar tu tau. Waktu tu dia check lah suhu udara balik, kiranya suhu yang belah lain suhu dia sama, kiranya memang suhu udara. And then dia pergilah check balik suhu yang tadi yang dia buat macam biar sampai betul-betul kepala orang kan. Waktu tu dia tengok tiba-tiba benda tu macam bunyi balik 38. Time tu doktor tu macam dah tak sedar hati sebab yelah time tu maghrib kan. Kira macam maghrib ni macam banyak benda yang tak elok lah kan. And time tu doktor tu ambil alternatif untuk pegang kerusi tu. Kiranya kalau orang biasa dia kalau dah duduk dekat kerusi, kalau dia bangun akan rasa kerusi tu panas kan. And doktor tu pun pegang lah kerusi tempat duduk tu. And doktor terang kat tangan. And doktor tu rasa macam kerusi tu baru orang lepas duduk. Kiranya baru orang, kira macam orang baru lepas bangun duduk pada kerusi tu. And time tu doktor tu macam terus pergi solat maghrib. And waktu dia solat tu dia berdoa supaya memohon perlindungan daripada Allah. And time tu doktor tu macam fikir maybe gangguan tu datang sebab waktu tu pun waktu maghrib kan. So basically kalau waktu maghrib ni orang tua-tua pun selalu cakap kalau waktu maghrib kita jangan duduk dekat luar rumah. So itu untuk kisah yang pertama.
Kisah yang kedua ni pula terjadi pada Dr. Kamarul Arifin ni semasa dia bekerja di salah sebuah hospital yang agak besar. Hospital ni dia ada sediakan ward warga-warga emas, di mana ward tu adalah satu ward yang agak besar lah dekat hospital tu, and basically tak semua hospital akan ada ward ni. Nak dijadikan cerita, ward ni dia ada salah satu patient yang bernama Puan Rokiah. Puan Rokiah ni dia ada masalah sikit lah. Masalah dia tak ingat benda yang berlaku 2 jam yang lepas. Kiranya kalau sekarang pukul 10 malam, pukul 8 dan ke bawah tu dia dah tak keingat. Kiranya otak dia totally lost memory. Memang dah tak ingat apa dah. Waktu tu doktor dengan nurse ni dia memang selalulah dengar Puan Rokiah ni setiap kali dia pandang cerminnya dia akan menjerit minta tolong tau. Bila diorang explain dekat dia, sebenarnya umur dia dah 75 tahun, tapi Puan Rokiah ni dia masih ingat umur dia 40 tahun. So bila dia tengok cermin tu, dia macam kata dia nampak nenek kebayan, sedangkan itu adalah pantulan diri dia sendiri. Tapi bila doktor dengan nurse ni explain kat dia berapa umur dia sebenarnya, dia boleh terima hakikat benda tu. Tapi itulah, bila dah 2 jam yang lepas orang explain, dia memang dah tak keingat dah. So bila tengok cermin je, dia akan menjerit. And then terpaksa lah diorang ni buka cermin-cermin yang ada dekat sekeliling Puan Rokiah ni, bagi dia tak ada lah rasa macam stres kan. Tapi ada salah satu cermin dekat dalam toilet tu yang tak boleh dicabut, sebabnya cermin tu dah ditampal dekat dinding tau. And then diorang terpaksa lah ambil alternatif untuk tutup cermin tu dengan kain. And dekat atas cermin tu diorang tulis, rosak, sebarang kesulitan amat dikesali. Jika ada apa-apa bantuan, sila tekan loceng. Sekian, terima kasih. Tapi Puan Rokiah ni dia bukan jenis yang suka tengok cermin pun sebenarnya. Dia bukan jenis yang suka mendandan diri dia, tak. Tapi yelah, bila cermin dah berdekatan dengan dia, bila dia ternampak, dia akan menjerit lah kan. Okay. So ada satu malam ni, loceng dekat ward dekat Puan Rokiah ni dia berbunyi. Kiranya macam bila kita tekan loceng tu, doktor atau nurse akan datang lah untuk cek keadaan kita kan, takut ada emergency. Okay. Ada salah satu nurse ni, bila dia dengar je, dia terus pergi dekat Puan Rokiah tu. Bila dia sampai je dekat ward yang Puan Rokiah duduk ni, dia tengok Puan Rokiah tu tengah macam mencangkung dekat tepi katil, dan dia macam menggigil, macam ketakutan macam tu. Lepas tu dia tunjuk dekat tingkap, macam tunjuk kat tingkap, dia kata, tu ada orang ajak terjun ni macam tu. And then nurse tu katalah, mana? Siapa ajak terjun? Lepas tu kata, tu nenek kebayan tu ajak terjun. And then nurse ni dia macam takut lah sebenarnya kan, sebab basically orang-orang tua ni walaupun dia ada masalah macam tu, kita tak boleh macam biarkan diorang ni macam tak ada perhatian tau. Basically apa-apa yang diorang cakap tu sebenarnya adalah benda yang betul. So nurse tu pun macam dia jenguk lah, dia buka tingkap yang dekat tepi tu kan, macam buka yang biasa kan, dia tengok lah, kot lah ada macam penceroboh nak masuk ke. Tapi dia kata memang tak ada orang pun. And then Puan Rokiah tu kata, bukan tingkap tu, tingkap dekat dalam bilik air tu, kan. And then nurse tu macam fikirlah, dekat dalam bilik air memang tak ada tingkap tau. And sebenarnya Puan Rokiah ingat yang kan ada cermin, kan ditutup dengan kain kan. Dia ingat macam itu tingkap tapi yang ada langsir yang macam tu. And then nurse tu pun pergilah jenguk dekat dalam toilet tu. Bila dia jenguk je, tiba-tiba, kau nak tahu tak, langsir, tak ada langsir, apa dia punya yang dekat cermin tu kan, macam langsir lah kan, macam terselak sendiri. And then tiba-tiba ada nurse tu nampak muka Puan Rokiah ni tengah senyum tau. And then dia keluarkan tangan dia daripada cermin tu. Dia cakap lah, nurse nak ikut saya, tapi suara dia macam suara macam nak mengelirukan mangsa dia, macam tu lah lebih kurang kan. And then nurse tu lintang pukang lari dekat kaunter pertanyaan yang dekat depan tu. And dia pun dalam macam keadaan macam cemas dan macam tercungap-cungap kan. Dia pun cakap lah dekat nurse-nurse dengan ada Dr. Kamarul Arifin juga kat situ. Cakap lah, tiba-tiba doktor tu macam tu je lah tengok kan. Lepas tu yang Dr. Kamarul Arifin ni pun cakap lah, okey tak apalah, biar saya yang pergi check Puan Rokiah tu. Okay, bila Dr. Kamarul Arifin ni dia sampai je dekat ward Puan Rokiah tu, dia nampak Puan Rokiah dah tidur lah, kiranya dia dah baring atas katil dan dia dah tidur nyenyak dah. And then kan tadi nurse tu ada cerita dekat dia toilet tu kan. Okay, tapi dia macam jenguk macam tu lah. Dia tengok toilet tu
lampu terpadam. So bila dia macam jengah sikit kan, dia dengar suara yang agak menggerikan tau. Doktor nak ikut saya. Time tu doktor tu tak adalah dia lari, dia macam cepat-cepatkan langkah dia untuk pergi dekat kaunter tu balik. And then dia pun ceritalah dekat nurse tu. Dia kata memang betul lah apa nurse tu dengar dan cakap. And kalau korang nak tahu, suara tu amat menggerikan lah bagi doktor tu, sebab dia kata memang suara tu macam benda macam nak mengelirukan dia. Mana satu Puan Rokiah. Macam tu lah. Tapi suara tu dia kata bukan suara biasa Puan Rokiah. Suara tu betul-betul suara yang benda tu. Macam tu. So basically I rasa dua cerita yang I ceritakan dekat korang ni, mana korang rasa yang paling seram? Tapi sebenarnya banyak lagi cerita yang Dr. Kamarul Arifin ni ceritakan dalam buku dia, dan ada jugalah sumber-sumber yang dia cerita daripada Facebook, ada juga daripada Twitter macam tu kan. So I rasa tu je video I untuk kali ni. Kalau korang nak video yang lebih menarik dan menyeramkan, korang jangan lupa tekan like and subscribe, and I will see you guys in my next video. Bye.